Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat. Sihat sahaja, kembali bersama kami dan cukup bertenaga seperti kami juga. Awak bertenaga tak? Bertenaga. Kalau tengok warna baju saya ni dah memberi tenaga kepada penonton-penonton. Macam silau sikit ya lah. kan? Tapi itulah keceriaan yang mungkin kita nak berikan. Semangat baru, hari baru, minggu baru, 11 hari bulan 11. Kita harapkan anda boleh sebarkan positiviti dan juga semangat yang baru untuk orang di sekeliling kita. Dan bercakap mengenai semangat baru ni, kita nak kongsikan jugalah antara perkabaran yang mungkin memberi info-info terkini kepada mereka. Ini berkenaan dengan musim tengkujuh yang mana di Raub, daerah pertama dilanda banjir. Kalau kita boleh kongsikan bersama dengan anda di mana Raub menjadi daerah pertama dilanda banjir dan 99 mangsa daripada 25 keluarga dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara awal pagi tadi. Dan ini sememangnya diramalkan oleh musim tengkujuh ini daripada 5 November sehinggalah Mac tahun depan. Jadi di mana juga anda berada, kalau ada perjalanan jarak jauh, pastikan anda mengambil kira keselamatan. Betul. Semalam saya baru balik daripada Kuantan di Pantai Timur jugalah. Kadang-kadang hujan, dalam perjalanan yang sama hujan tak hujan, hujan tak hujan. Jadi ini maksud kat sini kita tak boleh nak ramal cuaca sekarang ni. Apapun kita harus berjaga-jaga dan juga terus pastikan kita selalu semak portal Met Malaysia. Ya, setuju sangat. Baik, untuk meningkatkan lagi semangat dan juga keceriaan hari Isnin kita ada dua orang tetamu. Menti-menti ke? Saya tak tahu, tak pasti. Jadi apa kata kita terus bertanya bersama dengan mereka. Silakan tetamu kita. Kita bersama dengan Aceh dan juga Ani. Apa khabar? Dia tak bawa tiara, dia bawa orang lain. Sila. Hai Tantari. Hai. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? baik. Khabar baik. Aceh Sihat Sugi, sihat Fatin. Okey, kita nak tanya jugalah biar ada berapa 2 bulan 3 bulan Aceh masuk? Lebih kurang begitulah. Okey, tapi soalan Fatin, kenapa Tantari menjadi pilihan? Tantari dia diangkat oleh abang Eddie Hamid dengan lagunya. Lagu apa first? Rindu hatiku rindu. Rindu hatiku rindu dan sempat viral tu saya cuba untuk menghasilkan satu karya dan cuba merisik dia lah. Dan dia di bawah Nova Music dan saya di bawah anak syarikat Nova Music iaitu 7011. So kita di bawah satu bumbung yang sama lah. Jadi saya cuba merisik dia untuk sudi tak nyanyi dengan saya. So dia sangat-sangat suka dan nak menyanyikan dengan saya. So timbullah lagu Biar tu. Okey, baik. Aceh. Apa dia awak? Jom Tantari kita ke sana. Tahniah juga kepada Aceh dan adik Tantari kerana lagu Biar ini sudah melebihi 1 juta tahniah di YouTube. Memang disangkakan, saya rasa sangka ni. Tuah Tantari ke Tuah Aceh? Tuah dia sebenarnya. Saya hanya menghasilkan lagu. Kita pun tak tahu, saya menumpang tuah dia dan melihat lagu daripada dia punya lagu yang pertama lebih kurang almost 7 juta. 10 juta. Main juta-juta je. Juta-juta. Memang dah viral kan? Tapi kan ada juga dekat komen-komen peminat Aceh kan cakap Tantari ni cerminan Aceh cerminan Tantari macam mana ni? Dia bila kita di media sosial, saya selalu live kadang-kadang dan selalu keluar komen-komen yang mencontohi Tantari dah besar. So bila ada komen yang macam tu, saya bertanyakan dekat viewers, setuju tak kalau saya menyanyi dengan Tantari ataupun saya buat lagu untuk Tantari. So lebih kepada yang nak berduet, saya rasa saya buatlah satu lagu. Okey. Tapi mesti penonton nak tahu kan Tantari, apa nama sebenar Tantari? Boleh tak kongsikan dengan penonton? Boleh. Apa nama Tantari? Nama penuh. Sini ada mic dah. Tak payah kena makan mic. Sini ada mic. Dia tak sabar nak nyanyi tu. Lupa jawab soalan. Kalau nama penuh, nama sebenar tu Naufal Zairul Azahir. Okey, kenapa Tantari? Sebab Tantari tu nama cari makan. Nama cari makan. Oh wow, tapi saya suka betul. keyakinan diri Tantari. Tantari senang nak ingat. Betul. Okey, Tantari usianya 7 tahun, betul? Betul. Okey, hari ini tak pergi sekolah. Janganlah. Ini.
Kadang-kadang setiap kali dia pergi sekolah tu dia ada surat-surat yang so sekolah pun faham dan sedia maklum dia sekarang ni dah orang kata milik orang ramai. Betul. So bukan kata pelajaran tu tak penting tapi seiring lah. Jadi maksudnya sekarang ni cikgu-cikgu kawan-kawan kalau sempat mereka boleh tonton di kantin ke. Ya betul. Kan masa kita dulu-dulu pun macam tu juga. Tapi Tari kan nak tanya panggil apa? Uncle ke abang Aceh ke? Ayah Aceh. Aceh. Okey. Seronok tak kerja dengan ayah Aceh? Seronok. Ya ke garang tak? Sikit lah, tapi dia kalau masa saya tengah rekod lagu biar tu, dia jadi... Dia duduklah lenguh lah. Dia tegas sikit. Okeylah. Tegas tu perlulah kadang-kadang kan nak nyanyikan lagu. Okey Aceh, ini adalah lagu ciptaan Aceh yang ketiga, betul? Ya. Okey. Untuk orang lah. Jadi selepas ni apa perancangan Aceh sendiri ke dengan Tantari? Saya selepas ini kalau kata nak menyanyi tu saya lebih kepada lagu-lagu yang lebih saya nak ke arah kerakyatan. Kan saya punya target adalah macam Faizal Tahir punya ciptaan lah. Lagu-lagu melibatkan rakyat, lagu melibatkan semangat dan sebagainya. Saya nak ke arah tu lah. Untuk lagu-lagu yang melibatkan ballad ataupun percintaan ataupun lagu-lagu yang lain, selain tu saya mungkin akan mencipta untuk penyanyi-penyanyi yang lain. Wow, kita seronok dengar Aceh dan mungkin boleh kongsikan juga media sosial di mana kalau mereka belum lagi mendengarkan lagu biar ni. Ya, so bagi tahu siapa yang belum Tantari kat mana nak dengar ni? Dekat YouTube. YouTube. Apa nama YouTube? Type je. Biar Aceh Tantari. Okey, jumpalah biar. Jumpalah. Okey, tapi Tantari sendiri ada akaun Instagram ke TikToknya yang nak dikongsikan tak? Ada tak? Ada. Okey, apa nama dia? Kalau nama TikTok, It's Me Tantari. Geram lah awak ni. It's me, Tantari. Instagram? Ada? Instagram ada? Tak ada, dia TikTok kan dia main juta-juta. Ada. Yang ayah tag duit saja lah tu. Dah kena marah. Garang-garang. Aceh Betul lah, sendiri, garang lah. mungkin bagi mereka yang ingin mengikuti Aceh, bolehlah mengikuti Aceh di Instagram ada Aceh? Ada. Di TikTok ada Aceh? Facebook? Ada. Semua ada. Okey, baik. Tapi ada perancangan tak untuk nak hasilkan lagu yang bagi menghargai orang di sekeliling ke? Ada tak? Ada. InsyaAllah kita akan hasilkan lagu mengikut. Saya dalam perancangan nak buat lagu yang sekarang ni yang menyanyikan lagu saya adalah anak arwah Harun Salim Bachir. Iaitu mentor saya. Dan saya bagi pula kepada anak dia pula. Dan saya akan membuatkan lagu dan kita ada lagu grup. Maksudnya saya, Tantari dan juga akan datang. Baby Fia lah. So itu kita buat groupingnya lagu. Mungkin lagu macam saya cakap lagu kerakyatan ataupun lagu raya ataupun sebagainya. Baik. All the best, Aceh dan Tantari boleh Terima buat kasih. persiapan untuk persembahan. Tapi Fatin, saya kira apabila Aceh dan Tantari melihat komen-komen dan tontonan melebihi 1 juta, itu satu bentuk penghargaan buat mereka. Yang mana kita manusia ni kadang-kadang bukanlah kita berbuat sesuatu tu untuk kita nak dapatkan balasan, tetapi sedikit penghargaan itu perlu, itu manusia lah kan. Betul. Dan itu sinonim sebenarnya untuk topik yang kita akan bawakan hari ini, iaitu tidak dihargai. Jadi anda bolehlah kongsikan komen-komen anda di ruangan komen Facebook seperti biasa dan buat masa sekarang teringatlah biar dari Aceh dan Tantari. Silakan. Let's go. Sekarang apa yang ku rasa seperti tidak percaya. Kekurangan diriku menjadi ukuran cinta kita putus di tengah jalan. Itu bukan alasanmu berpisah denganku, tapi itu yang kau pinta sekeras dariku. Ku hormati keputusan walaupun terpaksa. Biar aku rindu, biar aku hidup tanpamu. Pergilah engkau pergi bersama
aku hidup tanpamu. Pergilah kau pergi bersamanya. Biar aku saja, biar aku yang menerima. Biarkan kau cari yang sempurna. Oh, biar aku cinta, biar aku hidup melala. Biarkan bayang-bayang menemani rinduku di sini. Biarkan bayang-bayang menemani Rinduku di sini. Alhamdulillah. Hari ini wanita hari ini. Bila kita berkorban untuk orang, memang itu pilihan kita. Kita yang nak berkorban untuk orang lain. Kita yang nak buat tu. So, kalau orang tak berkorban balik dekat kita, it's okay. Tapi, bila kita berkorban, orang tak hargai. Bukan kita nak dia berkorban balik kat kita pun tidak. Tapi, bila orang tak hargai pengorbanan kita, orang tikam belakang, cakap ikut sedap mulut, benda ni yang menyebabkan kita jauh hati, kita bawa diri. Okey, itu antara senario yang boleh kita kongsikanlah kompilasi TikTok berkenaan dengan topik tidak dihargai ini. Banyak sebenarnya perspektif yang boleh kita sentuh berkenaan dengan topik tidak dihargai ini, lagi-lagi dari keluarga, rakan-rakan dan juga apa sebenarnya ekspektasi kita sebagai seorang individu untuk kita meraih kata pengiktirafan, pujian dan sebagainya. Kita nak kongsikan ataupun kita nak bacakan NGL yang kita dah tanya di Instagram Wanita hari ini. Okey, saya nak bacakan ini. Dia kata, aku tak minta balasan, tak minta pujian pun. Aku cuma nak dihargai, nak rasa apa yang aku buat ada makna. Tapi apa yang aku dapat? Sepi, sunyi. Macam aku ni tak pernah ada dalam hidup mereka. Padahal aku selalu ada, selalu cuba bantu walau apa pun keadaan. Perasaan ni sakit. Kita baca pun rasa sakit. Okey, baik. Ini NGL seterusnya. Kadang aku tertanya, kenapa masa susah orang pandai cari aku? Pandai ingat aku, pandai nak aku ada untuk tolong. Tapi bila dah senang, aku ni terus dilupakan. Macam aku tak pernah wujud. Macam aku ni cuma tempat singgah sementara. Bila dah tak perlu, aku dibiar macam tu je. Aku tak minta banyak. Wow, banyak luahan perasaan ya. Yeah. Okey, dan kita nak kongsi ataupun kita nak perincikan topik hari ini berkenaan dengan tidak dihargai ini. Kita bawakan 3 orang tetamu kita di studio. Kita bersama dengan, di hadapan saya, kita bersama dengan Cik Fazli Aziz, perundi motivasi, Bel Nasri, pelakon dan juga Ifah Razia. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, santai-santai hari ini. Walaupun topiknya topik yang saya rasa ramai dalam kalangan mereka boleh berkait rapat dengan. Okey, betapa kita nak mulakan topik ni dengan bertanya kepada ketiga-tiga anda lah. Betapa pentingnya. Ya, ini soalan umum. Okey, betapa pentingnya bagi anda bertiga sebagai seorang individu untuk dihargai ataupun anda jenis yang saya tak kisah sebab saya dah rasa cukup sekadar aku menghargai diri aku ini. Kak Ifah dulu. Oh, saya dulu. Semestinya yalah kita memang nak orang nampak kita. Kita nak rasa dihargai kan. Bukan kita nak minta pun benda-benda yang mahal-mahal. Cukup sekadar terima kasih. Okey, betul, kan? saya setuju tu. I sayang you. Terima kasihlah kerana buat I macam ni, I rasa terharu. Cukup macam tu je kan. Bukan kita nak minta yang benda yang mewah-mewah sangat. Hanya satu ucapan aja pun dah buat kita terasa dihargai.
kan. Macam tu, macam gila kita kalau kat rumah dengan suami, dengan anak-anak kan. Macam kita buat makan, bekal anak pergi sekolah. Anak saya, thank you mama, sedap makanan mama. Walaupun tak berapa sedap kan, tapi dia cuba ambil hati kita. Dan itu pun kita rasa, ya Allah, syukurnya anak aku hargai, suami aku hargai masakan aku. Walaupun tak sesedap mana, walaupun lauk tak mewah pun ketika tu kan. Jadi, menitulah kan. Jaga hati. Jaga hati lah. Kalau tak besok aku tak masak lagi. Kau rasa kan. Tak berasa. Kan, tak berasa. Nanti kan kalau tak puji kan. Cuba puji. Macam kita macam penat, I make up 4 jam, rambut kembang-kembang macam ni kan. Lepas tu, Ben cakap, Kak asal rambut kau macam singa? Dah kecil hati. Fashion. Cakap rambut Kak. Ni elok, dia cantik. Cantik. Cuba cakap itu, sejuk kan. Macam tu ibaratnya. Macam ni. Awak naturally beautiful, flawless. Macam itulah, wanita memang selalu ingin dipuji. Wanita, kalau wanita selalu, walaupun benda tu tak cantik pun plastik lah cakap dengan dia benda tu sedap ke apa kan. Selalu ingin dipuji, disayangi, dinilai, dihargai. Kan bila kita macam suami kita buat tak peduli dengan kita, buat kita abang makan buat tak tahu dengan kita rasa macam aku ni tak ada dalam bilik ni dah bertahun kot, tak ada dalam rumah ni ke, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lihat pada laki aku ni. Okey, kalau Bel macam mana pula Bel? Ini terus saya pasal yang apa ni tak dihargai atau dihargai. Saya bermula daripada besar-besar tantari tu. Sampailah jadi tantara. Besar ni je. Tak besar-besar. Jadi masa saya pun kata kadang-kadang bila kita berlakon ataupun kita keluarkan bakat kita lah. Mungkin saya sebab mula daripada kecil, jadi saya tak tahu adakah perlu dihargai atau tak perlu dihargai untuk saya dalam bidang seni lah. Dan apa yang saya buat, saya tak pernah fikirkan untuk mendapat orang kata penghargaan. Saya dia panggil kerja atau apa, saya akan InsyaAllah saya akan buat kerja dengan baik-baik, terbaik. Gaji dapat duit. Dapat duit, insyaAllah ada gaji, boleh hidup. Alhamdulillah. Dan tak pasal-pasal, Alhamdulillah. Saya tak pernah minta pun. Tapi mungkin seperti yang orang tahu lepas 38 tahun akhirnya orang rakyat Malaysia bagi penghargaan kepada saya. Saya sangat bersyukur sangat, tapi saya tidak orang kata pernah meminta untuk dihargai ataupun tidak. Alhamdulillah lah. Tapi Bel, saya nak tanya juga, adakah disebabkan personality yang merendah diri, macam tak ada ekspektasi ataupun apa-apa pengharapan, yalah macam bercakap tadi, kerja-kerja sebab kita nak kena cari makan kan, adakah itu juga sebenarnya menjadi punca secara tidak langsung orang menghargai Bel? Saya tak tahu apa, mungkin orang nampak saya merendah diri, tapi saya rasa saya kena merendah diri sebab saya pun memang rendah. Saya tak tinggi orang dia kan. Tapi job tak berhenti. Job tak berhenti dia. Alhamdulillah. Dia jatuh kita kat sini. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya mungkin ni penerbit cakap setahun minta nak baru datang hari ni. Calendar ni full. Daripada MVP tahun lepas sampai sekarang ni boleh dapat. Tapi wanita hari ini ni rajin juga. Lelaki tak ada panggil lah. Wanita rajin. Apa pun terima kasih banyak-banyak. Maksud dia wanita hari ini ni menghargai. Lelaki ya. Wanita dan lelaki. Seperti saya lah. Okey, minum kopi dulu Bel. Encik Fazli. Okey, kalau kita dah dekatkan, masing-masing ada cara mereka sendiri kan. Ada orang mungkin semakin meningkat usia, mereka tak kisah pun kalau dihargai ataupun tidak dihargai. Dan kalau dalam konteks pekerjaan, kadang-kadang penghargaan tu penting sebab kita rasa macam okey, aku sedang lakukan sesuatu yang betul, viewers ataupun fan-fan sukakan kerja aku kan, memberikan kita semangat. Jadi secara amnya, betapa pentingnya penghargaan itu. Okey, penghargaan asal perkataan adalah harga kan. Harga. Barang yang berharga dan barang yang tidak berharga. Mana lebih penting? Yang berharga lah kan. So kerana dirimu begitu berharga. Maka kita pun layan sebaik mungkin. Macam iklan. Okey. Harga satu. Yang kedua, nak ceritanya sebab itu ada penghargaan. Yang kedua, handphone ni penting tak? Penting. Okey. Cuba tengok handphone masing-masing. Walaupun kita tak sebutnya nama dah sebab dia tak sponsor kita. Saya tak bawa, boleh pinjam. Tengok handphone masing-masing saya ada pembalut. Dia ada pembalut. Alamak, ada gambar pula. Ada pembalut. Kenapa kita balut? Kenapa kita ada cover? Sebab kita tak rajin nak beli setahun sekali. Tak ada. Kenapa penting untuk cover? Untuk kita kalau dia jatuh adalah protection-nya kan. Maknanya dia penting lah kan. So maknanya kita ada effort untuk lindungi dia. So sebab kita menghargai handphone ni. Kalau kita tak rasa dia penting, buat apa kita lindung? So sebenarnya itu baru handphone. Handphone pun tak minta dilindungi. Tetapi kita ada inisiatif untuk melindungi.
apatah lagi manusia. Manusia ni antara salah satu keperluan psikologi dia atau keperluan emosi dia adalah dia nak dihargai. Walaupun kita bekerja kan, kerja tu bayar gaji. Bos puji ke bos tak puji pun tetap kena bekerja. Kan? Tapi semangat motivasi itu berbeza bila buat kerja, walaupun gaji tu sama, tak berkurang gaji tu. Bos puji dan bos tak puji, motivasinya berbeza. Sebab tu dalam ada satu kajian Gallup dengan American Psychological Association, dia buat kajian banyak dia punya sampel dia. Dia kata antara kesan daripada penghargaan ni, pertama, motivasi itu berkekalan. Motivasi itu bertambah. Jadi makin bersemangat kan. Kan? Duit tu semua motivasi juga kan. Kalau buat kerja asyik puji, duit tak bayar pun susah juga kan. Tapi maknanya bila asas tu dibayar, gaji tu dibayar, bila dipuji, dia akan makin bermotivasi. Makin menjadi-jadi lah. Makin menjadi. Hubungan makin baik dengan staff, dengan kerana apa? Kerana dia rasa sejahtera sambil bekerja. Dan apatah lagi, dari segi apa? Turnover pun berkurang. Kalau dari segi pekerjaan, kalau kita bincang tentang penghargaan, ada budaya menghargai, maka pekerja tu dia akan kekal bertahan dalam syarikat itu, dalam organisasi itu. Kenapa? Kerana usahanya dihargai. Betul. Dia rasa keberadaan, kebergantungan kan. Bergantungan. Okey. Kopi ni dah nak sejuk dah. Sama-sama kita nak minum ni. Kita nak dengar juga pandangan rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik yang kita bawakan. Jom kita dengarkan. Pernah. Kawan baik sendiri. Macam birthday tu kita macam beria, balik-balik kerja, pergi beli kek apa semua. Tapi macam time birthday saya, dia macam langsung tak wish apa semua. Padahal macam ada je macam video call macam berborak hari tu tapi tak ada cakap apa-apa pun. Tak ada wish ke macam tu lah. I rasa sangat cukup lah kalau dengan pasangan yang sekarang. Sebab saya rasa kadang-kadang tu dia yang lebih buat lebih lagi daripada saya lah, dia punya effort tu. Bila dah semakin dewasa, kita dah belajar untuk macam mana nak cakap, untuk cope benda tu lah dengan lebih matang. And kalau apa-apa pun sekarang ni saya rasa saya cuma bagi the same energy balik dekat orang tu, so that saya pun tak kecewa. Kalau dulu pernah waktu sekolah dulu macam bukanlah waktu sekolah, and macam kadang-kadang ada rasa kalau kita celebrate kawan kita memang celebrate habis-habisan lah. Tapi untuk waktu kita pula tak, macam ada tapi tak semeriah yang kita buat dekat orang kan. Dalam terms kerja lah, macam contohnya kita dah bagi yang terbaik tau, tapi kawan kita bagi benda yang sama, hasil yang sama, tapi macam kawan kita yang lagi macam di-appreciate, dihargai. Tapi kita punya kerja macam tak dipuji, macam bos macam lagi cakap benda ni salah, benda tu salah, lagi macam tak dihargai lah macam tu. Layan macam tu, saya ambil keputusan untuk berhenti lah dekat tempat kerja tu, cari tempat kerja lagi bagus, lagi dihargai. Apa yang nak? Okey, baik. Kopi pun dah kita hirup. Dan sambil-sambil tu tadi dah dengar dah pandangan orang ramai yang mana tadi kawannya tak wish untuk birthday dia. Awak kalau kawan tak wish, kalau kawan tak wish, tak apa, letak kat komen. WHR punya team boleh wishkan untuk awak. Tak, tapi soalan saya, kalau kawan tak wish awak rasa... Saya paksa, Sugi, tak wish pun. Okey, bagus. Straightforward, memudahkan kerja. Orang tak wish. Sebab saya pun lupa birthday saya. Jadi makan tahun saya tak tahu. Jujur kan? Bila birthday kan? Nanti kami ingatkan. Bila birthday dah lepas dah. Tak apalah untuk tahun depan. Yang keberapa dah? Yang keberapa? Yang saya risau nombor tu makin naik. Jadi bila dia tak wish, jadi saya pun lupa. Jadi saya ingat saya muda lagi. Bel. Next year untuk 2025 kita nyanyi sekarang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ni tu awal dah. Itu Bel Nasri. Ni siap-siap lah. Siap. Bila birthday Bel? 30 hari bulan 8. 30 bulan 8 dah lepas. Tiba-tiba ingat. Tiba-tiba ingat. Okey, baik. Bel, kita tanya Bel lah terus. Boleh. Kan? Boleh. Bel. Tanya dia lah. Tak apalah, tak apa, dia selalu Penat dia merendahkan buat rambut diri. tadi tau. Dia sampai besok. Okey. Kita tanya Ifah lah. Okey. Macam tu je. Betul-betul. Saya pun nak minum ni. Okey, bila bercakap mengenai konteks penghargaan ni, betul, dari segi kawan-kawan, friendship ataupun sebagai seorang ibu, ayah, anak-anak itu sendiri perlukan penghargaan itu. Jadi bagi Ifah dalam konteks kekeluargaan ini, bagaimana awak melihat kepentingan penghargaan ini? Adakah ianya sangat penting ataupun macam tadi, terima kasih, sekadar terima kasih itu sebenarnya dah mencukupi. Tapi kadang-kadang dalam kesibukan kita lupa macam tak apalah, dia fahamlah kan. Kita ambil ringan benda-benda macam ni. Jadi macam dalam konteks kekeluargaan? Sangat penting tu. Kadang-kadang benda yang penting.
birthday. Kita tak boleh lupa kan. Bukan birthday anak-anak kita, ibu mentua kita. Ibu mentua I pun terlupa lah nak wish. Mak, selamat I jadi mak. Dah tahu kahwin. Lupa mak, menantu mak sibuk cari duit mak. Okey, minta maaf. Mak mentua saya pun. Okey, jadi benda-benda macam ni kita jangan sampai terlepas pandang lah. Macam saya tadi, terlepas pandang kan. Jadi saya tahu birthday mak saya kan, mak mentua saya. Jadi kita kena bawa. Kalau tak sempat nak wish dia, kita bawa dia keluar makan. Itu tanda kita menghargai dia melahirkan suami kita. Kalau dia tak lahirkan suami kita, kita tak dapat kahwin dengan anak dia. Kan? Itu cara kita menghargai mak mentua kita. So kalau ada duit lebih, apa salahnya belilah hadiah untuk dia, tudung ke, kan, barang kemas ke, apa-apa yang dia suka, handbag ke, beli je kan. Wow. Kan? Okey, tapi saya nak selitkan sedikit Fatin, Cik Fazli dan juga Bel. Semalam saya menonton sebuah podcast, seorang psikiatris ni berkata, kadang-kadang sebagai seorang ibu, sememangnya mereka perlukan penghargaan. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah apabila mereka meletakkan benchmarknya begitu tinggi, padahal orang dalam keluarga tu, ahli-ahli keluarga tak minta pun suruh dia buat sampai dia penat, dia rasa tak dihargai. Itu sebab nama dia ibu. Bila Suji dia jadi ibu, you automatik akan jadi macam mak you juga. Kalau orang yang belum bergelar ibu, jadi bapa, dia tak ada yang komitmen yang macam tu tinggi. Sebab tugas seorang ibu ni bukan saja mengandung, melahirkan, tetapi banyak tugas-tugasan yang dua, nak mendidik anak, nak besarkan anak, nak masuk. Sebenarnya benda tu bukan tugas kita sebenarnya. Betul. Tak disuruh pun. Tapi disebabkan kalau siapa tak buat, siapa yang nak menguruskan rumah tangga? Kalau dia yang tidak melakukan, siapa yang nak uruskan rumah tangga? Sedangkan suami pergi keluar bekerja. Kan anak-anak di rumah siapa nak uruskan? Jadi kita ni kalau tak berkemampuan, kita buat sendiri. Kalau berkemampuan, kita hire lah maid untuk menguruskan rumah tangga kita. Cara masing-masing. Kehidupan masing-masing. You mampu tak mampu. Kalau mampu buat cara mampu, tak mampu buat cara tak mampu. Okey, itu dari segi kekeluargaan lah. Macam kita nak sentuh berkenaan dengan pekerjaan Bel. 37 tahun tunggu ABPH yang ke-35 baru. Okey, mungkin ada juga kata pendekatan yang Bel lakukan. Sekarang ni orang kerja, kadang-kadang bukanlah orang minta naik gaji ke apa. Penghargaan daripada majikan, daripada kawan-kawan. Kita nak bersaing antara satu sama lain ni, tapi macam mana untuk mereka nak bukan sedapkan hati tapi melihat daripada sudut yang lain, kita bekerja ni sebab untuk kita ada orang kata matlamat yang berbeza. Bukan sebab pujian ataupun minta dihargai. Okey, kalau ikutkan macam contoh saya, sebenarnya saya tak pernah orang kata fikirkan tentang untuk dihargai ataupun tidak. Sebab saya orang kata bekerja di bawah seorang pengarah. Contohnya saya seorang pelakon. Jadi apabila pengarah tu kata, okey, dah cantik, cukup. Bagi saya itu dah cukup bagi saya lah. Saya tak perlukan orang kata nak suruh satu Malaysia cakap cerita pasal nak dihargai. Tapi mungkin disebabkan saya tak pernah fikirkan benda tu. Alhamdulillah mungkin Allah berikan orang kata secara tiba-tiba. Tak pernah terfikir dekat diri saya, otak saya sendiri pun nak fikirkan tentang satu masa nanti saya akan dapat mungkin bintang paling popular, mungkin dapat anugerah ataupun tidak. Tak ada, saya tak pernah fikir benda tu. Langsung saya tak pernah. Memang satu benda yang jauh untuk saya fikirkan. Dan alhamdulillah tiba-tiba nak dijadikan cerita rezeki. Sesiapa saja. Mungkin Tuhan boleh berikan orang kata kalau dia nak bagi benda tu secara tiba-tiba, sekelip mata, tiba-tiba kita boleh dapat. Dan itulah terbukti pada diri saya. Dan usia bukan penghalang Usia bukan jadi usia bukan penghalang. Makin berusia tu makin tu dapat rezeki. Tapi tak dapat berusia lah. Tapi itulah alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, dan Cik Fazli, apa yang kita dengarkan perkongsian Eva dan juga Bel kan. Sebenarnya kita terlalu mengharap itu yang kita tak dapat. Bagaimana untuk kita seimbangkan untuk kita kata dalam keadaan yang tenang, berfikiran yang kata baik. Saya rasa kita semua bersetuju penghargaan ni penting dalam kehidupan kita kan. Cuma kita kena tengok dua sudut pandang lah. Pertama, sebagai orang yang buat kerja, meletakkan rasa dihargai itu sebagai motivasi utama itu bahaya. Sebab bila kita buat sesuatu, kita rasa penat dan kita mengharapkan pujian dan tak dapat. Contoh. So itu akan menyebabkan kita demotivated. Sebab kita letak syarat dia, okey, kalau aku buat ni, aku nak dihargai, kita letak syarat. Macam Ben ni yang best. Sebab dia dah buat, dia tak letak syarat pun. Sebab itu dia tak stres nak kejar sesuatu tu secara fokus kan. Betul. Kan? Tapi saya pun tak stres hidup saya. Tapi kerja tu stres lah, kerja tetap stres kan.
Maknanya tidak stres. Sebab ada orang yang dia memang betul-betul stres. Dia meletakkan contoh kebahagiaan dia bila dia buat sesuatu adalah bila pasangan dia puji, bila bos dia puji, bila peminat dia puji, dekat tu baru dia rasa puas. Kalau macam dia stres. Baru rasa boleh tidur. Baru rasa boleh tidur kan. Jadi itu satu. Jadi meletakkan benchmark itu pada saya kena berhati-hati sebab bila kita letak tidak realistik. Contoh macam Suji sebut tadi kan. Dia buat kerja kat rumah. Dia kemas apa semua kan. Suami dia kata tak payah, laju relax-relax saja, tak payahlah buat kerja sampai tahap macam tu. Tapi sebenarnya masalah dia adalah benchmark dia yang dia letak tu. Sedangkan suami dia pada dia okey je. Suami dia kalau sepah pun relax je, tak ada masalah, bukan suruh pun. Tapi dia yang stres sebab itu benchmark dia. Cuma bila dia paksa orang untuk ikut benchmark dia, itu menyebabkan dia makin stres. Paksa suami buat, puas suami tak nak buat. Kan? Lepas tu bila suami tak nak buat, lepas tu suami tak ucap terima kasih pun, dia rasa tak dihargai, maka dia rasa makin down. So yang ni sebenarnya kita kena rendahkan expectation. Itu satu. Maknanya sebagai orang yang melakukan, rendahkan ekspektasi kita, rendahkan benchmark kita. Satu. Yang kedua adalah orang sebagai bos, sebagai producer, sebagai suami ke kan. Anda tahu bahawa penghargaan adalah suatu perkara yang sangat powerful yang boleh mempengaruhi motivasi isteri ke, suami ke, pekerja ke. Maka gunakanlah sebaiknya. Kan? Kadang-kadang kita rasa berat sangat kan. Kadang penghargaan tak semestinya bagi duit. Duit itu satu hal lah, tapi tak semestinya duit selalunya duit. Kalau ada duit. Macam anak kita pun perlu pula tak ada bulan tu. Anak-anak kita pun perlu perhatian, pujian kan. Macam dia buat sesuatu kalau macam periksa. Contohlah kalau dia tak dapat A, dapat B, kita puji juga anak kita kan. Kenapa kalau mak kita dulu apa pasal kebodohan kan. Fail puji. Jadi kita zaman sekarang anak-anak berbeza daripada zaman kita dulu tau. So bila anak-anak fail pun tak apa, cuba lagi sayang nanti makin fail lah dia. Kita motivate dia. Dia motivate dia tu, kita puji dia tu, dia timing kena betul. Jangan contohlah kita beritahu pasal periksa kan. Kita jangan bagi tahu dia sebelum periksa tu, tak apa ayah tak pandang pasal A apa semua ni. Itu timing tu tak sesuai. Salah lah tu. Yang itu bila kita bagi tahu selepas dia periksa. Okey. Baik Encik Fazli, maaf saya mencelat. Encik Fazli, kalau kita dah dengarkan apa yang dikongsikan Encik Fazli, Bel dan juga Ifa kan, kita bercakap mengenai penghargaan daripada orang luar, tetapi penghargaan kita sebagai individu sangat-sangat penting. Jadi mungkin di sini kita perlu ingatkan semua orang untuk menghargai diri kita dahulu. Betul. Sebab tu menyayangi, menghargai dia mesti bermula pada diri. Sebab bila kita pandai menghargai diri kita, kita tidak perlukan validation orang luar untuk menentukan bahawa diri kita ni berharga atau tidak. Kan? Validation. Pernah tengok tak ada orang yang kita tengok dia kan? Ada orang nak masuk supermarket, dia kena pakai coat smart-smart. Supermarket kan? Ada orang pakai seluar pendek, seluar pendek lah, pakai seluar track, pakai t-shirt, pakai slipper kan? Walaupun dia selebriti, tapi saya nak cerita tentang dia faham nilai diri dia. Dia tidak memerlukan baju yang mahal-mahal apa semua sebab dia tahu harga diri dia. Kan? Dan dia tahu waktu mana yang dia letakkan di tempatnya, waktu mana yang dia merendahkan diri dia untuk dia berhubung dengan orang lain. Kan? Maksudnya, dia tahu harga diri dia. Maka dia tak perlukan validation orang. Yang jadi masalah hari ini adalah ramai orang, maaf saya sebut, anak-anak muda yang nak jadi popular, dia meletakkan validasi, komentar, like, followers sebagai harga diri dia. Jadi bila dia buat sesuatu, bila tak cukup, bila tak dapat sambutan, tak viral, dia rasa down. Maka dia akan cari cara, walaupun cara tu bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan adab, bertentangan dengan Islam, sanggup dia buat sebab apa? Yang penting viral. Yang penting dia popular. Sebab itu dikenali matlamat. dengan cara begitu. Okey, betul. Tapi tak semudah itulah sebenarnya kan. Sebab proses tu sebenarnya yang kata menjadikan kita yakin, kita tahu di mana nilai diri kita. Okey, bagaimana pula kalau kita kata pujian tu ada, boleh bagi penghargaan. Tapi tak jujur pun, nak jaga hati je Bel. Macam ni kita nak orang kata bezakan antara orang kata kena tanya Bel ni biasa buat ni. Macam mana Bel? Kadang parah soalan kadang kita nak tahu jujur ke tak jujur kan. Kadang-kadang kita nak menjaga hati kan, kadang sebab kita punya salam perkenalan dan sebagainya. Takkan tak pernah. Mungkin boleh juga. Tapi sebenarnya bila sebut pasal orang kata menghargai ni, kadang-kadang satu penghargaan kepada diri kita, insya-Allah kita akan lebih lagi orang kata memberi lebih. Macam contoh, apa yang saya dapat satu penghargaan, orang bagi saya anugerah apa semua. Bagi kereta, jadi bagi kereta semua. Jadi saya akan bawa kereta dengan laju. Tak ada. Tak adalah, maksud dia saya akan buat kerja ataupun lagi semangat lebih semangat. Itu dia. Dan untuk apa orang kata, kadang-kadang macam mana nak cakap, ada betul juga kadang-kadang kalau kita mungkin
nak jaga hati ke apa ke. Mungkin benda itu kalau untuk kebaikan, macam contoh untuk kebaikan kita tengah berlakon sama. Mungkin dia punya lakonan tu mungkin ni, tapi kita puji dia. Insya-Allah saya rasa mungkin dia boleh memberi satu impact pula untuk dia orang kata jadi perform lebih bagus lebih perform. Saya cadangkan macam ni sebenarnya pujian ni sebenarnya puji untuk jaga hati kan. Dia boleh, tapi dia boleh jadikan sebagai satu teknik teguran yang baik. Macam teknik burger, roti, daging, roti. Roti tu puji dulu. Puji. Awak memang cantik kan. Lepas tu baru roti, baru daging. Daging tu adalah teguran. Okey. Kan. Contoh Cik Fazil macam nak puji Bel macam mana? Bel dia nampak muda lah kan. Tahu. Tahu kan. Tapi sudahlah. Lebih baik bila dipaksa baru cakap. Patut masa belum rancangan ni start dah cakap. Buat nak tahu je, buat nak tahu je. Okey, yang 4 teguran tu saya dah lama handsome lah. Maknanya bila kita nak tegur, contoh kita pujilah, contohlah kan saya puji Fatin kan. Fatin, memang pengacara yang baik lah, bagus betul lah. You memang pintar lah kan. Nak tak saya cadangkan tukar orang lain? Saya cadangkan sesuatu. Kalau you buat benda ni, saya nampak you akan lebih advance, lebih ke depan kan. Contoh, tapi you memang bagus. You memang puji. Nampak tak cara dia? Macam main tarik tali kan? Sebab tegur ni dia macam ni. Teguran ni tidak semua orang boleh terima teguran. Dan teguran ni sebenarnya dia membabitkan harga diri seseorang. Betul. Apatah lagi sebab tu kita tak boleh tegur orang secara terbuka. Kan macam contoh. Macam mengaibkan lah. Macam mengaibkan. Kita puji dulu, contoh sekarang kita puji kan. Kalau nak tegur mungkin bukan sekarang. Contoh dah sekarang kan. Puji dulu, jaga hatilah. Tapi nak tegur di belakang kamera. Boleh tak saya cakap dengan you berdua saja? Jangan dihalayak ramai lah. Ada caranya lah. Okey, baik. Kita dah pun sampai di penghujung perbincangan yang cukup baik. Mungkin kita tanya kepada Ifah. Saya pun tak tahu jawab apa dah. Kita nafikan penghargaan sangat-sangat penting, okey, tapi mungkin peringatan buat kita supaya kita tidak begitu bergantung pada penghargaan orang lain. Dan saya rasa sangat-sangat penting sebagai seorang wanita sebab kadang-kadang seperti yang Ifah katakan tadi kan, kita inginkan penghargaan itu. Okey, mungkin very subjektif benda ni kan. Ada orang dia dapat menilai sesuatu benda perkara tu, seseorang tu dia menilai mungkin orang ni ada harga. Tapi orang lain orang lain pula kata dia tak ada harga lah. Aku tak suka dia, tak minat dia. Tak hargai dia, aku tak minat. Mana tak minat dia kan. Tapi ada kelompok orang yang suka kita. Jadi kita tak boleh expect semua orang nak kena suka kita. Kita diberi pilihan dalam hidup kita. You nak suka atau tidak. You nak follow atau unfollow. Kan? Macam tu juga kan. Jadi you nak hargai atau tak. Jadi pada orang yang tidak hargai kita tu, dia rasa kita tak penting dalam hidup dia. Dan pada kita pun, dia tak penting dalam hidup kita. Kan? Tak perlu aku nak hargai ibu kau. Kau rasa aku tak penting hidup. Kau pun saya penting dalam hidup aku. Kan? Jadi, kita menghargai siapa yang menghargai kita. Sudah. Itu yang paling penting. Kalau orang tu sayang kita, 10 kali kita sayang ke orang tu. Cukup. Enough. Go where you are celebrated. Tapi saya ada sikit lah nak katalah. Secara ringkasnya, sebenarnya saya adalah orang yang sentiasa menghargai orang. Wow. Saya adalah orang yang sentiasa menghargai orang. Saya terus terang. Ya. Dengan kata mana tadi ada celebration? Ada celebration. Jadi tak adalah celebration. Tapi pada masa yang sama saya macam otai-otai. Saya adalah orang yang sangat suka kalau dapat berjumpa menghormati rakan-rakan artis saya. Saya suka lebih-lebih lagi yang lama-lama yang saya minat. Saya akan hargai, saya akan salam, saya akan peluk. Saya adalah orang yang macam tu. Tak perlu orang tu datang untuk menghargai saya tak perlu benda tu. Yang saya perlu adalah saya yang menghargai orang. Itu. Dan saya macam contoh, apabila saya mendapat penghargaan, saya yang menghargai. Saya kadang-kadang ada tu, saya pergi jumpa orang, awak tak nak gambar dengan saya kan? Tak apa, saya nak gambar dengan awak. Ada satu benda yang macam tu dan sehingga saya boleh layan orang dekat 45 minit, sejam. Sedangkan kadang-kadang artis ni dia cuba melarikan diri. Tetapi saya tak. Saya seronok, saya suka. Saya pun seronok juga dengan perkongsian. Apa orang kata ketiga-tiga tetamu kita. Itu yang boleh saya kongsikanlah sikit. Walaupun Bel mengambil masa 1 tahun untuk kita dapatkan appointmentnya, kami sangat-sangat menghargai. Terima kasih. Rupanya tak tahu jawab apa. Terima kasih menyesal pula ajak. Cik Fazli, Ifah Razia, Bel sekali lagi atas perkongsian berkenaan dengan tidak dihargai. Saya yakin selepas ni ada kekuatan ataupun motivasi untuk diri kita sendiri. Tapi sebelum kita nak berrehat, kita nak kongsikan sesuatu Sugi berkenaan dengan prasarana. Nikmati perjalanan tanpa had dan diskaun eksklusif dengan My Tourist Pass Rapid KL
Nikmati pelbagai tawaran istimewa daripada rakan strategik prasarana termasuk diskaun hebat untuk hidangan istimewa, taman tema dan banyak lagi. Tersedia mulai 25 Oktober 2024 di kaunter khidmat pelanggan LRT, MRT, Monorail dan BRT, hub bas terpilih atau secara dalam talian melalui My Rapid Shop serta aplikasi Pulse. Kini dengan diskaun sehingga 20% hingga 9 Disember 2024 terbuka kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara. Jadi info lanjut di laman web Rapid KL. Okey, baik, lepas ni bolehlah kita keluar jalan-jalan sebagai tanda penghargaan apapun. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Minum. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan 11.11 tarik yang cukup hangat hari ini dan ada sesuatu yang istimewa kami nak kongsikan bersama dengan anda. Saksikan Shopee Kecoh 11.11 jualan hebat show pada 11 November hari ini jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Ada ramai artis yang akan mengecohkan malam anda seperti Datuk Sri Vida, Izu Islam, Datuk AC Mizal, Jana Nik, Sharifah Zarina, Ara Johari, Hakim Rusli, Ayah Amiruddin dan Aima Safwan. Jadi memang kecoh lah kan. Dan peluang untuk memenangi sehingga 11 juta shilling Shopee dan pelbagai hadiah hebat. Anda juga ada juga voucher hebat yang bakal menanti anda hanya di Shopee Kecoh 11.11 jualan hebat show 11 November 9 malam di TV3 Shopee Live. Jom kita saksikan bingkisan ini. Jana, Shopee kali ini memang kecoh. Kecoh dan hebat, Izu. Ada persembahan hebat. Ada sketsa yang kecoh. Hadiah-hadiah menarik dan hebat. Siaran langsung 11 November. 9 malam di saluran Berikut. Wow, okey, jangan lepaskan peluang anda untuk saksikan malam ini. Dan kita nak teruskan dengan perkongsian kita. Tadi dah kecoh-kecoh kat sana, rasa macam lapar pula. Jadi hari ini kita nak kongsikan cara untuk kita nak hasilkan jeli bunga. Okey. Bersama dengan Puan Afika Mansur. Ya, saya. Daripada Petals and Nectar. Petals and Nectar. Okey, kita nak buat apa hari ini? Nampak macam menarik. Hari ni kita nak buat jelly. So ini jelly yang dah siap lah, yang panas-panas ni. Okey. So kita boleh pakai. Kena buat jelly. Maksudnya jelly tanpa pewarna lah buat masa sekarang. Task dia apa, Afika? Macam mana? Task untuk task saya. So ni saya punya. Ni Fatin punya, ni Sugi punya. Okey, ni seorang ambil satu. Okey. Wow, macam surgery lah. Ni macam bagi yang macam level 1 lah. Tak ada, senang je. Betul ke? Ya. Okey, so first kita addkan pewarna. Ni food colouring lah. Okey, baik. So ini boleh pilih ke? Boleh pilih. So kita buat dua warna hari ni. Satu kuning dengan satu purple. Okey. Tapi Afika nak tanya jugalah macam dia punya orang kata bahan-bahannya mudah atau nak dapatkan kat mana kita nak boleh dapatkan ataupun ada jenis-jenisnya ke? Okey. So bahan-bahan dia memang mudah sebab boleh dapatkan dekat bakery je. Okey. So memang boleh dapat kat bakery je and tak memerlukan banyak kos pun. So yang ni you guys boleh buat as a hobby ataupun 7 minggu ke kan nak buat aktiviti dengan anak. Betul. So sebab senang je. Jelly jenis apa yang digunakan ni, Afika? Boleh guna instant jelly. Instant jelly je boleh guna. Untuk menyiapkan yang ini dan juga untuk buatkan jelly. Ini warna merah, warna purple. Warna purple dengan warna yellow. Yellow lah. Yellow lah. Semuanya menggunakan sejenis jelly sahaja ya. Betul. Instant jelly. Instant jelly. Okey. So ni kita buat light-light je. Tapi mana tercetusnya idea untuk apa orang kata menghasilkan ini? Menghasilkan jelly ni sebab saya ada baby. Jadi saya perlukan sesuatu yang senang untuk saya buat and tak nak buat benda jelly yang bosan. So kita nak buat something yang kreatif. Jadi kita inspired by Thai dessert kan. Thai dessert ada yang bunga-bunga tu. So that's why kita dia macam ni kena buat bangun pun. Boleh. Bangun sekali. Apa, Afika? Ni untuk satu lagi warna. Okey. Saya mix lah kot. Boleh. Tapi dia light je lah colour dia. Saya mix ya warnanya. Boleh. Okey. Kita penuhkan je lah. Penuhkan je and then boleh isikan kat dalam silikon tu. Okey, lepas tu kita letak kat sini. Letak kat sini. Mudahlah. Okey, saya ambil yang ni lah. Ini nampak macam okey kan? Macam ni je. Anak-anak kita pun boleh join so kan? Macam buat untuk macam fun activity ke. Yang mold dia ni macam mana?
Mall ni kita boleh belilah. Boleh beli. Make macam tak sure cukup yang je. ada make sure yang ada macam food grade lah, sebab ni biasanya orang buat untuk coklat. Okey. bau dia pun Okey, sedap. saya ambil yang warna Okey. kuning ni pula. Boleh nak ambil ni. Okey. Alright. Sambil-sambil saya nak isikan mold ni, Fatin. Apa kata kita berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita tunjukkan hasil yang dah siap ni. Nak tengok bunga ni. Alah, tak cukup. Lepas ni kita tunjukkan, okey? Lepas ni. Tak cukup. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita dah janji kita nak tunjukkan hasilnya macam mana untuk kita teknik untuk kita keluarkan apa orang kata jelly yang tadi kita masukkan dalam acuan ini ataupun mold ini. Jom Okey, kita tak tunjukkan. sabar. Fika mungkin boleh ni kita akan ikut. Okey, sambil-sambil lah Fika kita buat together. So, expand. Okey, kembangkan dia. Kembangkan dia and then you terbalikkan. Takutnya. Slowly. Okey, So dia keluarlah macam tu. Oh ya, oh my god. And then kita letak je atas ni. Letak je atas tu. Macam tu senang je. Senang sangat. Cantik. Walaupun dia punya yang tadi kita baru ni, dia mengambil masa 1 malam Satu untuk malam keras. untuk set. Okey, kita nak tunjukkan satu lagi boleh tak? Boleh, Saya boleh, nak boleh. ni sebenarnya tadi tapi takut nak keluarkan. Cantik lah. Boleh keluarkan. Okey, Afika tolong. Afika lah. Okey. Yang ini. Yang ni untuk you satu lagi Oh, wow. Okey. Okey. Afika buat yang ni. Kita habiskanlah. Habiskan ni yang ada. Okey. Okey. Afika. Okey. Semua bentuk bunga lah sebenarnya. Okey, tadi Sugi ada tanyakan nak cuci pun ada cara kan? So macam untuk cuci dia memang susah sikitlah. Okey. Baik, Fika boleh tak kongsikan media sosial kalau nak tengok semua hasil-hasil jelly bunga ni? Okey, boleh follow dekat Instagram Petals Nectar. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Afika. Pasti kita boleh menikmatinya dan esok WHI akan kembali dengan variasi menu berasaskan lada hitam. Saya suka juga black pepper lada hitam, makan dengan nasi panas-panas sedaplah juga. Ya. Okey, baik. Esoklah kami kongsikan antara resepi dan menunya. Afika suka minum kopi ke? Silakan. Black coffee ke? Terima kasih. Ini untuk Afika, ini saya Fatin boleh. Kalau nak buat tempahan berapa lama? Kalau boleh 2 hari sebelum. Okey, jadi kena pergi ke media sosial tadi tu. Baik, kami tinggalkan anda di sini. Terima kasih banyak-banyak atas komen-komen anda. Harapnya mendapat manfaat daripada topik yang kita bawakan hari ini. Kita jumpa lagi esok. Temu janji kita jam 12.30 hari. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawan ibu istri permaisuri